Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Cikgu Riz, Cikgu Pendidikan Seni Visual anda. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Seni Visual tahun 5. Baiklah, sebelum kita memulakan atau menghasilkan karya kita pada hari ini, baiklah kita lihat dahulu asas dalam pendidikan seni visual. Baiklah, asas dalam pendidikan seni visual yang perlu murid pelajari dan murid ketahui ialah bahasa seni visual. Baiklah, bahasa seni visual pula adalah terbahagi kepada dua. Satu adalah unsur seni dan yang kedua adalah prinsip rekaan. Baik, ada 6 unsur seni iaitu garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan dan warna. Manakala bagi prinsip rekaan pula kita ada 7 iaitu harmoni, kesatuan, kontra, penegasan, imangat, kelepelbagaian dan ritma dan pergerakan. Baik, elemen bahasa seni visual ini amat dititik beratkan dalam penghasilan karya kita. Okey, anda akan menggunakan sebahagian ataupun boleh menggabungkan beberapa bahasa seni visual dalam karya anda untuk menghasilkan karya yang lebih kreatif dan menarik. Okey? Walaupun dalam pendidikan seni visual diberi kebebasan untuk berkarya, namun untuk mengetahui secara teknikalnya anda perlu mengetahui tentang bahasa seni visual ini supaya hasil karya anda mempunyai nilai estetika yang tinggi. Okey, jadi cikgu harap nanti awak boleh baca secara ringkas tentang bahasa seni visual di muka surat 2 dan 3. Okey. Baiklah, kita terus pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita akan buat unit 1 iaitu si putih yang menawan. Okey, si putih yang menawan. Baiklah, pada hari ini kita akan menghasilkan lukisan dan juga capan. Okey, karya kita ialah karya menggambar yang menggabungkan teknik lukisan dan catan. Bukan catan, capan. Maafkan saya, capan ya. Okey. Baiklah, untuk lukisan ni secara umum yang kita boleh ketahui ialah lukisan adalah karya menggambar yang menggunakan media kering. Okey, media kering contohnya seperti uh, pensel warna. Okey, pensel warna. Ini contoh pensel warna cikgu. Okey, menggunakan oil pastel. Okey, ini oil pastel. Okey, menggunakan pen. Okey, drawing pen atau pen anda itu masih lagi dikira sebagai lukisan. Okey, selain daripada itu, kalau kita gunakan just seperti ini, okey, pen permanent, okey, ini pun kita kira sebagai lukisan. Baik, okey. Jadi biasa lukisan kita akan warna atau kita boleh menggunakan elemen garisan. Kita juga boleh menggunakan elemen jalinan dalam lukisan kita dengan mendapatkan gosokan. Contoh kita buat aktiviti gosokan. Okey, itu masih lagi kita kategorikan di bawah lukisan. Okey, baik. Kemudian ialah capan. Okey, capan ialah teknik mengecap bahan semula jadi atau bahan buatan manusia. Okey, unsur rupa boleh dilihat pada aktiviti capan yang dihasilkan. Okey. Biasa capan ni, okey, capan dengan cetakan sedikit berbeza. Okey, capan dia objek itu atau bahan itu telah ada teksturnya atau ada jalinannya. Contoh macam span ni. Okay, span ni dia dah ada jalinan. Okey, dia ada jalinan dia. So bila kita capkan dia dah ada jalinan. Okey, sama juga macam kotak. Kotak yang kat bahagian tengah ni dia dah ada. Okey, dia punya tu. Okey, kemudian seperti putih kapas ini. Okey, kalau bahan yang selain ini bahan buatan manusia. Kalau bahan semula jadi, contohnya pelepah pisang. Kalau kita potong pelepah pisang tu, dah ada jalinan dia. Bawang, okey, bawang merah tu. Apa lagi yang kita ada? Okey, daun. Okey, itu ialah bahan yang mempunyai jalinan yang boleh digunakan dalam teknik capai. Okey, baiklah. Okey, kita lihat sedikit contoh
tentang penghasilan karya yang telah dihasilkan. Ini contoh karya, contoh bunga lavender digabungkan. Okey. Okey, jamangan bunga, pokok senar, si ayam. Okey, kita tengok contoh sedikit tentang gambar ikan ya. Okey, ikan di dasar laut atau mungkin dalam akuarium. Okey, lihat apa yang bahan yang digunakan untuk teknik capan. Okey, capan digunakan span, kad gelugur. Okey, kad gelugur ni lebih kurang sama macam kotak ni lah. Okey, kotak yang kat bahagian dalam ni. Okey, awak tak perlu beli. Cari je kotak kat rumah kalau ada. Okey, koyakkan sikit so awak akan dapat macam ni. Okey, pembalut gelembung. Okey, pembalut gelembung. Cikgu ada. Ni pembalut gelembung yang biasanya orang wrapping untuk post barang. Okey. Ni dia lah. Lepas tu penutup botol. Penutup botol bahagian tepi. Bahagian tepi ni ada jalinan. Okey. Kemudian untuk bahagian lukisan mereka kita gunakan unsur garisan. Okey. Tadi ada garisan melengkung, garisan selari dan garisan zigzag. Okey. Jadi dalam penghasilan menggunakan garisan rupa, okey, dia menekankan kepada elemen bahasa seni lah untuk penghasilan karya anda. Jadi kita tidak buat sesuka hati. Anda perlu ingat, cuba aplikasikan bahasa seni dalam penghasilan karya anda. Okey, contoh untuk hari ini punya karya, kita akan menggunakan bahasa seni garisan, rupa, kesatuan, ritma dan pergerakan. Itu yang paling penting. Mungkin awak tambahan, kita akan gunakan warna dan sebagainya. Okey, baik. Kita lihat dalam eksplorasi lukisan dan capan. Okey, ini antara bahan-bahan, okey, bahan-bahan yang digunakan. Kita boleh explore barang bahan ini, bagaimana mereka gunakan untuk menghasilkan lukisan dan capan. Okey, ini media permukaan bahan. Okey, tisu masakan. Okey, ini macam mana kalau lukis di atas tisu masakan. Okey, ni. Okey, ini lukis di atas kain yang tebal. Dia gunakan pensel warna. Ini pun pen warna. Okey, sugar paper. Biasa gunakan oil pastel. Sugar paper ni seperti kertas manila card tapi warna hitam. Okey, surat khabar. Okey, ini contoh dia eksplorasi. Dia buat eksperimen dalam penghasilan karya. Okey, dalam seni lebih kurang. Seperti macam sains, kita banyak buat eksplorasi. Kalau contoh bahan tu tak ada, kita kena cuba jaya dengan bahan selain daripada tu. Okey, ini ialah dalam penghasilan capan. Okey, polystrena. Okey, dia akan guna, dapat kesan macam ni hasil capan. Dia gunakan cat poster. Okey, jari guna cat tempera. Okey, cat tempera macam cat poster. Okey, dia punya tekstur macam cat poster. Okey, so ini kesan ni lah. Jari anda ini ada jalinan. Okey, kemudian putih kapas, dia guna cat air. Ini dia explore lah. Okey, ini jalinan dia. Kad gelugur guna pewarna makanan. Okey, cikgu suka dengan pewarna makanan. Pewarna makanan adalah antara salah satu alternatif yang cikgu suka gunakan dalam penghasilan karya. Okey, kadang-kadang bahan makanan di dapur yang ada pigmen warna sebenarnya boleh dijadikan bahan dalam kita berkarya. Okey, tapi jangan pergi ambil pula mak awak punya tanpa kebenaran ya. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita terus kepada penghasilan karya. Okey. Cikgu dah minta awak lukis, betul? Okey, sekiranya awak tak boleh lukis, cikgu dah beritahu awak boleh tekap gambar yang telah cikgu berikan. Okey, ni ini gambar answer. Okey. Cuma awak perlu tambah latar belakang. Jadi kita fokus kepada teknik hari ni. Apa yang penting lah. Okey, antara alat bahan dia yang kita perlukan. Okey, macam cikgu gunakan hari ni. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, untuk capan. Okey, cikgu gunakan span. Ini span basuh pinggan. Kita guna putih kapas. Okey, cikgu ada ni. Plastik gelembung ni, cikgu ada tisu. Tisu ni kita akan gumpal-gumpalkan untuk dapatkan tekstur. Okey. Okey, ini untuk ni lah. Dan cikgu gunakan warna poster. Okey. Baik, seterusnya untuk lukisan, cikgu ada permanent pen ni. Okey.
permanent pen. Cikgu juga akan gunakan drawing pen. Okey, drawing pen. Kalau awak tak ada drawing pen, boleh guna pen biasa dan juga warna pensel lah. Okey, so ini antara bahan yang kita akan gunakan lah. Ini media dia. Jangan lupa lah awak perlukan berus juga untuk kita sapukan pada permukaan ni. Okey, baiklah. Kita mulakan proses kita. Okey, ini anda perlulah melakar. Okey, seperti beginilah. Okey, kita dah siap lakar. Jadi kita akan mula mewarna ni bahagian latar dulu. Jadi cikgu akan gunakan bahagian ini, cikgu gunakan tisu untuk menghasilkan tekstur atau jalinan capan di bahagian langit dahulu. Okey. Okey, kita akan start. Capkan saja capan kan. Okey. So nampak dia punya kesan. Okey. Dia ambilkan lagi warna. Celupkan dekat warna. Tambahlah. Baiklah. Okey, anda akan dapat lebih kurang beginilah. Dah selesai kita gunakan tisu untuk capkan di bahagian langit. Okey, satu peringatan untuk anda semua, warna tidak boleh terlalu cair. Okey, bila terlalu cair kita tidak akan dapat tekstur dia atau tidak dapat jalinan yang pada yang kita nak lah. Okey, ini kesan daripada capan. Kita akan teruskan untuk mewarna di bahagian bukit bukau. Cikgu akan gunakan petik kapas. Okey, jadi kita akan ambil warna hijau. Okey, kita akan warnakan di bahagian gunung ganang. Okey, bukit. Cuba dapatkan bentuk dia lah. Okey. Ini cikgu kurang guna air. Ini guna cat poster ya. Okey, anda akan dapat begitu. Lebih kurang kesan dia. Okey, dah siap. Okey. Okey, dah siap bahagian bukit atau gunung kita. Okey. Anda cap sahaja menggunakan ni. Okey, kita dapat bahagian langit dan juga bukit. Okey, seterusnya kita akan warnakan bahagian air. Okey. Seterusnya, kita akan mewarna bahagian air. Okey, saya akan gunakan sponge. Okey, warna ingat jangan terlalu pekat. Okey. So kita cap lah. Baiklah, okey, anda akan dapat lebih kurang beginilah. Okey, ini adalah kesan daripada menggunakan span basuh pinggan. Okey, span lah. Okey, bahagian span hijau. Okey, kalau guna bahagian ni, dia dapat kesan lain. Ni lain, dia kasar sikit. Okey. Baik, kita akan teruskanlah yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan ikut lakaran ansur dan menggunakan permanent marker ataupun pen, ataupun awak boleh gunakan warna pensel pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baik, tapi sebelum tu pastikan awak punya latar belakang ni dia agak kering baru kita mulakan ya. Okey. Jadi kita akan mulalah. Okey. Okey, kita menggunakan, dia akan menghasilkan garisan yang tebal. Okey. Okey. Dah ikut sahaja garisan ni.
Baik, kita akan dapat beginilah. Kemudian kita akan gunakan elemen-elemen garisan. Okey, anda boleh guna elemen garisan zigzag, elemen garisan berlingkar, melengkung, garisan titik dan sebagainya. Okey. Baiklah, kita akan buat bahagian ini dulu. Okey, kita akan guna garisan titik-titik. Okey. Kita guna garisan. Saya buat begini ya. Okey. So dalam bahagian kepala, kita boleh gunakan elemen garisan berlingkar. Okey. Jadi kita akan, saya nak gunakan warna. Okey. Baik, ini adalah contoh sahaja. Kamu boleh gunakan kreativiti anda sendiri. Gunakan elemen garisan. Okey, kita ada garisan zigzag, garisan berlingkar, garisan beralun. Itu semua yang kita boleh aplikasikan dalam penghasilan karya kita. Okey, ini contoh yang cikgu tunjuk. Sekiranya awak ada idea yang lebih baik, boleh gunakan idea anda. Okey. Okay, cikgu gunakan garisan beralun menggunakan warna pensel. Kena awak tidak ada bahan yang lain lah. Guna sahaja warna pensel pun tak ada masalah. Okey. Cikgu tak nak guna terlalu banyak garisan. So, cikgu seterusnya cikgu nak guna garisan. Kita akan guna pen pula. Okey. Cikgu akan guna garisan beralun. Kemudian cikgu buat macam ni. Okey. Jadi awak boleh guna kreativiti masing-masing. Okey. Seterusnya awak boleh tambah dekat bahagian sini lah. Kita buat. Okey. Ini contoh cikgu. Awak boleh guna kreativiti lah. Guna pen warna biasa pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kita banyak menggunakan elemen garisan. Okey. Okey. Cikgu guna garisan beralun. Okey. Cikgu tak guna banyak sangat garisan, jenis garisan awak boleh cuba buat. Okey. Okey, seterusnya macam cikgu suka tambah warna sikit untuk menambahkan seri. Okey, so awak boleh tambahlah warna dalam
gambar anda ini. Okey. Okey, ini cikgu guna warna gold. Okey, awak boleh guna warna kuning. Okey, yang bersesuaian. Okey, jangan risau. Ini adalah dia bukan lakaran atau gambar realistik. Ini kita explore sahaja bahan yang awak suka. Okey. Okey, anda tambah saja. Ini garisan je. Okey. Ini boleh tambah jugalah kalau nak tambah. Okey. So, ini lebih kurang begini. Kemudian bawah ni kita pun boleh tambah lagi. Atau awak nak warna biasa pun boleh. Okey. Cikgu tambah. Okey. Okey, kemudian cikgu tambah sikit warna. Okey. Okey. Untuk menyerikan lagi cikgu punya answer ni. Ini ikut kreativiti Okey. Tak perlu guna banyak sangat pun tak apa. Okey, dah siap kita punya answer. Okey, kalau anda ada idea lain, gunakanlah. Okey, seterusnya yang terakhir kita akan buat di bahagian pokok kita. Okey. Kat sini cikgu terus guna marker marker hijau. Okey, cikgu gunakan elemen garisan juga. Garisan selari. Cikgu susun dia. Kita buat ketupat. Okey. Okey, macam ni. Okey, sama juga yang belah sini kita akan buat sama. Okey. Dah siap macam ni lah. Okey, bahagian tepi jangan lupa untuk kita kemaskan. Okey, maksudnya kemasan di bahagian tepi ni kita akan buat border atau frame warna hitam. Okey. Jadi, sampai di sini saja. Selamat mencuba. Rumah, sekiranya ada apa-apa masalah, anda boleh berhubung terus dengan cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum.